Jadi kita yang kuat ibadah sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ya, bukan agama pendendam. Ya, maknanya Allah Ta'ala perintahkan Nabi ya, supaya Nabi bila Nabi menang berjaya tawan kota Mekah, maka Allah perintahkan Nabi supaya memaafkan orang yang buat kesalahan pada Nabi sebelum itu. Ya, kalau kira nak balas dendam, bila kita ada kuasa kita boleh balas dendam lah. Ya, sebab Nabi dihina, dihalau, dibunuh sahabat-sahabat. Tapi Allah Ta'ala menyuruh Nabi supaya yaghfiru lazina lajuna ayyamullah, supaya Nabi orang beriman, bukan si Nabi orang beriman, supaya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang tak percaya pada Allah Ta'ala, tak beriman pada hari akhirat. Ya, kenapa? Kerana mereka ni Allah dah sedia balasan. Ya, cukuplah Allah balas kesalahan mereka, tak payahlah kita duk balas dendam kepada mereka. Ya, ini ajaran agama yang mereka bagi sifat maaf. Sebab tu Nabi, bila Nabi tawan kota Mekah ni, orang Quraisy rasa sangat takut. Sangat takut. Ya, takut Nabi balas, Nabi hukum, Nabi bunuh, Nabi, mereka kena tawan. Tiba-tiba saja Nabi kata apa dia? Nabi SAW menyebut satu kalimah, ya, bahawa kamu semua dimaafkan pada hari ini. Ya. Semua kamu dimaafkan. Jadi mereka tak percaya. Dia tak percaya Nabi tiba-tiba keluar satu kalimah, kamu semua dimaafkan. Ya. Jadi itu sebagai tanda. Yang kedua, man amila salihan fa nafsi wa man asaa fa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Ayat 15 ni satu dalil menunjukkan bahawa manusia tidak menanggung dosa orang lain. Siapa yang buat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Kalau kita semayang, untuk kita. Isteri semayang, pahala untuk dia. Ya. Siapa yang buat baik, pahala untuk diri dia. Dan siapa yang buat jahat, dia tanggung dosa. Ayat ni sebagai dalil bahawa tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Ya, membatalkan amalan akidah orang Kristian yang menganggap bahawa Isa tu disalibkan kononnya kerana menanggung dosa Adam AS. Allah Ta'ala ikut percayaan Kristian, Allah Ta'ala lahirkan seorang anak, keluarkan sebagai Isa AS, dan Isa tu disalib. Kenapa disalib? Kerana untuk menghapuskan dosa Nabi Adam yang makan buah dalam syurga. Ya, maka ini dalil ni kan bahawa kita, setiap manusia ditanggung kebaikan. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala. Kalau kita buat salah, kita tanggung dosa. Anak kita dah suruh, dah semayang, dah ajar, tiba-tiba dia tak semayang, maka dia tanggung dosa, bukan mak ayah tanggung dosa. Ya. Summa ila rabbikum turja'un, dan kita semua kembali kepada Allah Ta'ala di akhirat. Ayat kedua, ayat ketiga ni berhubung dengan cerita Bani Israel. Walaqad atayna Bani Israel ni Allah Ta'ala kurnia 5 kelebihan. Bani Israel satu-satunya bangsa di dunia yang tahu salah silah keturunan detail, salah satu Bani Israel. Ya, sebab tu Bani Israel ni Allah Ta'ala, dia keturunan Nabi Bani Israel ni. Ya, daripada Nabi Ishaq AS. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni lahir keturunan Bani Israel. Apa kelebihan yang Allah kurnia pada Israel? Walaqad atayna Israil kitab. Yang pertama, Allah sediakan kitab, itu kitab Taurat. Wal hukmah, dan dia ni pangkat kehakiman, dia jadi hakim. Ya, makna dia boleh menghukum suatu benda dengan ilmu panduan Quran tu, dia boleh melakukan hukum. Wan nubuwah, yang ketiga kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibat, Allah kurniakan pada Bani Israel ini rezeki-rezeki yang baik-baik. Kata ulama, rezeki baik ni ialah mereka ni pernah makan makanan syurga, al-manna was-salwa. Waktu lisak di padang pasir 40 hari tu, Allah Ta'ala kurniakan pada mereka rezeki yang baik-baik. Itu makanan syurga, al-manna dan as-salwa. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan Allah lebihkan mereka berbanding kaum lain di atas muka bumi. Ni 5 kelebihan Bani Israel. Ya. Bila mana mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah angkat darjat dia. Asalnya dia ni hamba, Bani Israel ni. Jadi hamba di Mesir, buat piramid, diseksa oleh Firaun. Nabi Musa AS keluarkan dia daripada Mesir. Lalu Allah Ta'ala muliakan dia dengan 5 kelebihan ni.
Ya. Wa atainahum bayyinatin min amri. Kemudian Allah Taala berikan pada mereka keterangan-keterangan jelas dan nyata dalam urusan mereka. Fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Sayangnya Bani Israel ni sewaktu mana tak ada nabi, dia okey. Ya. Dia minta doa supaya Allah hantarlah rasul jadi pemimpin untuk bantu dia. Tapi bila Allah Taala turunkan pada mereka kitab, lalu mereka bercanggah. Mereka tak ikut panduan Quran, panduan kitab Taurat, kitab Injil yang Allah turunkan. Bila kitab tak ada, dia macam orang Melayu juga ni, bukan Bani Israel, Bani Melayu pun sama. Bila Nabi tak ada, bila tak ada ulama, bila tak ada ustaz, kata Allah, carilah ustaz mengajar. Bila ustaz main mengajar, dia tak mari pun. Ya. Bila ustaz tu mati, dia kata Allah, hilang kita seorang tok guru. Waktu tok guru tu mengajar, dia tak pergi pun. Ya. Jadi Bani Israel ni bila tak ada Nabi, dia minta Allah hantar Nabi. Bila Allah hantar Nabi, maka dia lawan Nabi tersebut. Dia tak ikut Nabi tu. Ya. Lalu mereka saling bercanggah. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Setelah datang pada mereka keterangan daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita ni, bila kita sesak, tak tahu mana satu, bila Allah turun panduan, kita ikutlah panduan tersebut. Sepatutnya gitu. Ya, tapi tak. Bila tak ada panduan, kita mengharapkan, marilah bila Allah Taala utuskan pada mereka pemimpin macam Talut. Talut tu asalnya Bani Israel ini kena tindas. Bila tindas, dia merayu pada Allah Taala supaya Allah hantar nabi, pemimpin. Ya, dijumpa dengan nabi di kalangan pada masa itu, maka Allah hantar Talut jadi pemimpin. Dia tak nak beriman dengan Talut. Sebab Talut ni kulit hitam. Kulit hitam. Bukan daripada kaum yang mulia. Bukan kabilah yang hebat. Tapi bila Allah Ta'ala kata, kamu kena percaya dia, aku lantik dia sebagai pemimpin, adalah tanda-tanda yang Tuhan bagi. Kemudian dia ikutlah. Tapi akhir berpegang dengan Jalut, lalu mereka ingkar selepas itu. Sama dengan Nabi Musa AS. Bila naik atas bukit Turusina, dia nak tengok Tuhan. Bani Israel ini sejarah panjang. Ya, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumil qiyamah. Allah Taala akan hukum mereka di hari akhirat. Sepatutnya bila datang panduan, maka manusia ikut panduan tersebut. Tapi Bani Israel, bila Allah Taala turunkan kitab pada mereka, mereka menentang panduan tersebut, kitab Taurat, dan akhirnya mereka durhaka pada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah akan hukum mereka di hari akhirat bima kanu fihi yakhtalifun, dengan apa yang mereka perselisihkan. Ya, sampai sekarang Bani Israel itu, ya, dia ada puak-puak dia masing-masing, tapi bila untuk lawan Islam dia akan bersatu. Ya, tapi sama-sama dia sebagaimana agama-agama yang lain. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Ayat ini cerita Nabi Muhammad kepada kita orang Islam. Allah Taala turunkan pada kita syariat. Syara'a makna jalan. Syariat ni jalan hidup, jalan panduan kita. Ya, kita nak gimana pun kena ada jalan dia. Nak berniaga ada jalan dia, nak berpolitik ada jalan dia, nak kerja ada jalan dia. Dan Allah Taala turunkan pada kita syariat, ya, panduan agama. Minal amri, dalam semua urusan hidup kita, fattabi'ha, ikutlah syariat tersebut. Ikutlah syariat itu. Kalau kita nak berniaga, ikutlah syariat. Peraturan-peraturan yang Allah turunkan syariat untuk kita berniaga, dan begitu seterusnya. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kamu jangan ikut hawa nafsu mereka yang tidak beriman dan tidak mengetahui kebenaran. Jangan ikut hawa nafsu. Ada orang kata kita ni kalau nak berniaga, kalau nak maju, kena tipu juga sikit-sikit. Tak boleh jujur sangat. Ada orang kata tak boleh duruh sangat. Islam mengajar kita supaya jujur. Ya, Islam bukan nak kita supaya khianat. Berlaku jujur. Jujur tu syariat. Ya, bertanggungjawab kita, memikul amanah dengan betul, itu syariat. Fattabi'ha, Allah Ta'ala suruh kita ikut. Innahum la yaghnun anka minallahi syai'a. Sungguhnya mereka yang ikut hawa nafsu tu sekali-kali tidak menyelamatkan kamu daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Wa innaz zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Tapi Allah sebut wa innaz zalimin ba'dhum awliya'u ba'd. Orang zalim ni dia saling kerjasama satu sama lain untuk lawan Islam. Ya, orang yang zalim, kuasa-kuasa besar dunia, mana pun nak perang negara dia, Amerika ke Britain ke Jerman ke, mana pun nak perang negara dia, dia perang negara orang lain.
Dia perang proksi ni, dia laga-lagakan negara-negara, akhirnya dia membekalkan senjata pada negara yang berperang. Perang di Syria. Belakang dia siapa dia? Rusia dengan Amerika. Belakang dia kuasa besar yang melaga-lagakan. Allah sebut mereka ni tak boleh menolong kamu. Tapi orang kafir ni, orang yang zalim ni, dia akan bekerjasama satu sama lain. Wallahu waliyul muttaqin. Tapi Allah lah penolong sebenar kepada orang bertakwa. Wali, awliya ni, wali-wali makna pemimpin-pemimpin. Tapi pemimpin bagi orang beriman, pelindung bagi orang beriman ialah Allah Subhanahu wa taala. Haza basairul nas. Inilah panduan kepada manusia yang buka mata hatinya, wahudan, dan dia pertunjuk, warahmah, dan dia juga merupakan hidayah rahmat Allah taala liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin, iaitu orang beriman. Orang beriman dia yakin dengan Allah taala, maka Allah kata inilah jalan petunjuk dan hidayah kepada mereka yang bertakwa. Amma sibalazina tarusayat, apakah orang yang melakukan kejahatan menyangka kami akan orang beriman dan beramal soleh itu sama keadaan dengan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan durhaka ni, dia kata sama je. Sama je, kita makan, dia makan, kita hidup, dia hidup. Sama je. Lalu Allah Ta'ala kata, mereka orang beriman dengan orang yang melakukan kejahatan ini jauh tidak akan sama. Tidak akan sama satu sama lain. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya sangkaan mereka. Kadang-kadang orang buat maksiat masuk nak syurga juga. Tak semayang pun nak syurga juga. Yang durhaka duk berzina pun mengharapkan kalau mati beriman, kalau boleh akhirat masuk syurga. Allah kata takkan sama orang yang buat maksiat dengan orang taat. Orang yang semayang tak tinggal, tak perintah Allah tiap-tiap hari, dengan orang duk berzina tiap-tiap hari, buat maksiat tiap-tiap hari, takkan sama kata Allah. Tapi orang yang melakukan kejahatan, dia merasakan sama je. Na'udzubillah. Wa khalaqallahu samawati wal ardh. Dan demikianlah Allah cipta langit dan bumi. Ni ayat ni akan sambung dengan ayat berikutnya. Wa tujza kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dalam keadaan tiap-tiap diri yang mereka kerjakan itu sedang mereka tidak dikurangkan balasan sedikit pun. Apa yang kita buat, ya Allah cipta langit dan bumi dengan sebenar-benar, buat itu untuk beri balasan apa yang kita lakukan. Balasan dunia ni kerana rahmat Allah, bukan atas amalan kita. Kita semayang, kita tak perintah Allah, kita hidup dunia, kita rasa dapat nikmat, kebahagiaan, kesenangan. Apakah tu balasan? Tak. Macam tuan-tuan bekerja, kita bekerja, dapat gaji tiap-tiap bulan. Itu balasan kerja kita? Tak. Bukan. Itu bukan balasan. Balasan akhirat. Orang beriman balasan akhirat. Habis yang kita terima ni apa dia? Dia terima ni sebagai rahmat Allah Ta'ala saja. Rahmat Allah. Macam kita nak pokok hidup segar. Itu bukan matlamat pokok tu. Pokok subur tu seronok dah kita tengok pokok subur, seronok. Tapi itu bukan balasan. Balasan sebenar bila keluar buah besok. Orang beriman sama juga. Kita dapat gaji, dapat allowance, dapat bahagia hidup dunia, anak isteri. Apakah atas balasan taat kita? Tak. Ini kerana rahmat Allah Ta'ala. Ada pembalasan sebenar akhirat. Wal tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Akhirat besok Allah akan balas dengan apa yang kita lakukan, dan Allah Ta'ala tidak melakukan sebarang kezaliman pada hamba-Nya. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama apa yang kita baca pagi ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.